Di Indonesia ni pastikan kita ada duit kecil. Kalau di Indonesia ni kita tak ada duit recehan, kita ambil lah mas. 30,000 tu nilai dia berapa? Kadang ada yang bagus, dia akan bagi balik lah. Kenapa? Saya takut saya sakit perut lah. Dan banyak orang cakap tak apa-apa nak bersih lah. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera guys. Welcome back to my YouTube channel guys. Nah guys, kali ini kita akan teruskan lagi pengalaman dan juga keseruan orang Malaysia ketika berada di Indonesia. Menurut apa yang saya dapat lihat ya, dia menceritakan pengalaman dan juga beberapa fakta yang sangat-sangat menarik untuk berbagi info ya kepada kita semua, hasil daripada pengalaman beliau ketika berada di Indonesia. Beliau ini adalah orang Malaysia dan bergelar Datuk guys. Apapun kita akan sama-sama lanjutkan di dalam konten TikTok beliau guys, yaitu yang bernama Datuk Syed 616. Jangan lupa guys, like, follow TikTok Datuk Syed ini. Apapun kita akan lanjutkan bagaimana keseruan dan juga pengalaman beliau ketika berada di Indonesia. Tanpa basa-basi, ayo kita sama-sama simak di video pada kali ini. Yuk guys. Hai, di SA sini. Hari ini saya nak bersembang sikit tentang duit Indonesia rupiah. Saya sering ke Indonesia sejak 2014 atau urusan business conference saya. Setahun 3 kali. Jadi hari ini saya nak bagi tips sikit lah mengenai duit Indonesia. Kalau kita nak tukar duit Indonesia rupiah, jangan tukar dekat airport international kita. Memang kita akan dapat nilai yang rendah. Jadi kalau kita nak tukar, kita tukar di Indonesia. Tapi jangan tukar ke airport dia juga. Sama juga, kita akan dapat rate yang rendah. Kalau nak tukar sangat lah, tukar sikit lah dalam RM200,000 ke RM300,000 lah. Yang selebihnya tu, keesokan harinya ke, kita pergi cari money changer dia. Money changer yang berlesen. Jangan tukar kedai-kedai yang kecil yang tak ada lesen ni. Nanti you kena tipu lah. Mengenai duit Indonesia ni, sekarang dia punya tukaran, kalau kita cek dalam internet, kalau kita nak dapat 1 juta, kita kena bagi duit kita dalam RM302. Tapi di Indonesia ni dia tak nak RM302 tu. Kurang-kurang dia akan minta dekat you dalam RM320 ataupun RM350. Baru you akan dapat tukaran yang tinggi. Di Indonesia ni dia ada certain note lah. Note yang pertama, note RM100,000. Kalau RM100,000 ni nilai dia dalam RM30 lah. Note yang kedua, ini note baru dia, note RM50,000 yang baru punya. Yang ni dalam RM15. And then RM15. Note RM20,000. Yang ni pun note yang baru jugalah kalau tak salah saya lah. Okey, sebab Indonesia ni dia kerap sangat tukar duit. Tapi sekarang ni duit dia lagi kecil. RM20,000 nilai dia RM6. Yang ni RM10,000. Ini duit baru dia kecil sikit. Nampak comel, nampak color pun menyerlah sikit lah. RM10,000 dalam RM3. Dan uniknya duit Indonesia ni, dia akan letak dia punya pahlawan negara lah. Yang ni duit RM5,000. Yang ni nilai dia RM1.05. Yang ni RM2,000. Nilai dia 60 sen. Satu lagi ada note yang last kali, nilai dia RM1,000 bersamaan dengan 30 sen. Apabila kita tukar duit di money changer Indonesia, jangan minta dekat dia duit RM100,000. Paling minimum kita tukar minta dekat dia duit RM50,000. Kenapa saya cakap macam ni? Senang saja. Di Indonesia ni apabila saya naik Grab di airport, masalah yang saya akan kadang-kadang saya sakit hati tu, geram lah juga kan. Apabila katalah tambang dia dalam RM170,000. Apabila kita sampai di hotel, kita pun bawa keluarlah duit RM200,000 lah. Tambang kita tadi RM170,000. Kita bawa keluar RM200,000. Sebab kita tukar semua duit ni, duit RM100,000. Jawapan yang dia akan bagi kat saya selalunya lah, mas, saya ingat ada duit recehan. Duit recehan tu duit tukar, duit kecil-kecil. Saya kata tak boleh gitu mas, tak bagus. Saya pun kadang cakap Indonesia juga kan, ini tak bagus mas, ini selalu banget begini. Dia pun bawa keluar lah
bawa keluar duit dia, tunjuk kat kita mau note 100,000. Dia cerdik lah. Dia tahu orang airport ni kadang main daripada Malaysia, daripada mana-mana. Kadang-kadang dia tak kisah pun. Tak apalah mas, ambil ajalah. Tapi saya dulu memang saya buat gitu. Tapi sekarang ni minta maaf lah. No? Jadi dia kata dia tak ada. Itu kita nak buat macam mana? Kata, ambil lah mas. 30,000 tu nilai dia berapa? RM9 bang. RM9. Kadang ada yang bagus. Dia akan bagi balik lah duit recehan kita tadi tu. Tip yang ketiga, cari money changer yang berlesen. Kalau boleh pergi tukar dekat mall. Cari money changer yang ada skrin yang tukaran tu. Jadi dia tak boleh tipu kita. No? Kalau tak ada itu dia boleh tipu tu. Dan kalau boleh nak tukar, jangan pakai duit RM20, duit RM10. Kita akan dapat nilai rupiah yang rendah. Nak tukar dengan mereka, at least bagi kat mereka duit RM50. Nanti mereka akan ambil rate yang rendah. Sebelum nak tukar, kita check dulu rate semasa di dalam internet. Rate semasa tu dengan rate yang mereka bagi kat kita tu tak lari jauh mana. Tip yang seterusnya lah. Okey, apabila kita bayar makanan, bayar makanan di restoran, pastikan kita pakai duit yang besar. Kalau ni duit RM50,000, kita akan dapat semua duit recehan tadi tu. Duit RM2,000, duit RM5,000, duit RM10,000, duit RM20,000. Kita kumpul duit tu banyak bagus. Kenapa? Kadang kita naik Gojek kan, Gojek ataupun Grab bike. Tambang dia dalam RM14,000, RM12,000. Yang ni pun lagi buat leceh. Kita ni ada note RM20,000. Tambang RM12,000. Last sekali kita bagi kat mereka je RM8,000 tu. Mereka tak ada duit tukar. Mereka akan cakap kat kita duit tukar tak ada. RM8,000 kali 3 RM2,4 bang. Selalu habis kat situ lah duit saya. Itulah saya nak sembang. Jadi di Indonesia ni pastikan kita ada duit kecil dan duit yang paling minimal dekat kita RM50,000. Duit RM1,000 ni ada tak apa, tapi untuk bayar yang besar-besar lah. Itu je lah saya nak sembang. Sebab apa? Kalau di Indonesia ni kita tak ada duit recehan, habis. Konon nak bagi tip bagai, tak ada tipnya. Sekarang ni ekonomi tak bagus. Mereka pun bukannya susah sangat pun. Cuma kadang dia nampak orang Malaysia ni, dia buat duit tak ada lah. Tapi ada yang jujur. Itu sajalah. Semoga perkongsian saya ini memberi manfaat. Guys, jadi ini adalah tentang tips tukar duit rupiah bila travel ke Indonesia ataupun berwisata lah ke Indonesia. Dikongsikan ataupun berbagi info lah kepada kita semua ya guys, tentang duit recehan, Grab dan sebagainya. Tapi kalau saya lihat di komen-komen sini guys, yaitu saya dekat Malaysia ongkos Grab RM13. Sengaja saya bagi ongkos RM30 pun sering. InsyaAllah rezeki selalu dipermudahkan. Amin ya rabbal alamin. Guys, sekarang saya ada di Malaysia. Kalau saya ikut Grab, saya mesti ada kasih tip. Kat Malaysia tak boleh tukar, siap-siap ke bang, yang mana lagi bagus? Ini daripada komen-komentar ya guys. Kalau kita lihat di sini, ini adalah salah satu pengalaman lah orang Malaysia ya pergi ke Indonesia. Tapi bagi saya bukan semua, ada juga yang jujur. Dan kalau pendapat saya guys, kalau tentang duit untuk kita bagi tips tu, bagi saya tidak ada masalah juga guys ya. Kalau mau bagi, kalau tidak mau bagi, tidak apa juga. Tapi bila kita bagi, mudah-mudahan urusan kita dipermudahkan segala urusan dan banyak mendapat pahala. Itu yang paling penting ya guys ya. Sebab bukan selalu juga kita pergi ke Indonesia travel dan sebagainya. Guys, kita lanjutkan. Sini baru ni saya ada pergi ke Jogja. Jadi sepanjang saya ke Indonesia sejak 2014 atau urusan business conference saya, saya tak pernah makan di warung-warung tepi jalan ataupun kedai di tepi jalan, kedai-kedai kecil. Kenapa? Saya takut saya sakit perut lah, dan banyak orang cakap tak apa-apa nak bersih lah. Selalunya saya akan makan di restoran-restoran ternama lah, seperti Bebek Haji Selamat, Bebek Kalio di Bandung, Bebek Tepi Sawah, restoran nasi padang yang terkenal seperti restoran Simpang Raya, restoran Sederhana, restoran Garuda, ataupun saya makan di mall lah. Tapi hari itu saya ride motor, jadi on the way saya nak balik selepas saya melawat tempat-tempat wisata di Jogja tu, saya ternampak satu warung tepi jalan, iaitu warung sate gabusan Cak Ali Madura. Mula-mula tu saya tak nak, saya pergi depan sikit, tiba-tiba saya rasa saya nak patah balik lah.
Mungkin jin dia panggil saya lah kot. Bukan apa, saya nak makan lah sate Madura sebab saya tak pernah makan. Sate Jadi bila Madura. saya patah balik tu, saya park motor saya turun, saya terus pergi dekat dia punya kereta tolak tu. Saya nampak sate banyak. Wah, menarik ni kan. Mesti sedapnya sebab banyak sate dia. Lepas tu saya tengok orang yang tengah duk kipas sate tu. Nampak sedap lah. Dia punya bau pun nampak menarik jadi saya pun masuk dalam. Tiba-tiba saya ternampak seorang tu pegang kepala ayam. Sate kepala ayam. Allahu Akbar. Saya tak pernah nampak. Tak terfikir pula ada orang nak makan kepala ayam kan. Ada juga dia pegang sate kaki ayam. Kaki ayam bagi saya tu normal, tapi menarik lah bab sate kepala ayam ni. Mula-mula saya tak nak makan, tapi tak apalah. Sebab ada sate kambing, ada sate ayam. So saya minta kat kakak tu, kata saya nak 5 cucuk ayam dengan 5 cucuk kambing. Saya pun tunggu asal lambat sangat. Orang adalah 4-5 meja kan. Rupanya motor banyak duk datang ambil online. Wah, hebat so saya pun tunggu dekat setengah jam adalah. Tiba sate datang. Tengok sate dia, wah, memang menarik lah. Dengan kuah banjir, dengan tak kedekutnya dia. Lepas tu dia tanya saya, Mas mau nasi ataupun lontong? Saya cakap saya tak nak. Saya nak mau makan sate aja. Dan saya pun minta ST teh dingin. So bila dah sampai tu sate tu, saya pun makan lah. Makanlah. Wah. Sate Madura. Sate Madura, guys. Lembut. Sate, warung sate Gabusan. Saya makan ni di gerai tepi jalan lah. On the way nak balik ke Jogja. Sate Madura asli ramai orang. Jadi saya tengok yang dia buat tu ada kakak perempuan kan. So okey lah. Muslim Muslim. Sedap. Sedap banget. Sedap. Makan satenya. Ni bawang. Ada bawang. Timun tak ada. Timun tapi dia tidak nak ada. Nak bagi apa macam lontong kan. Tak nak. Makan dulu. Jadi sate dia memang sedap, marvelous, terbaik. Jadi siapa-siapa yang datang ke Kota Jogja, bolehlah cari warung sate Gabusan Cak Ali Madura di tepi jalan tu, dan harga pun tak mahal 10 cucuk dalam RM30,000 dalam RM9. So terbaik. Oke guys, demikianlah sebentar tadi video dari TikTok Datuk Syed 616, di mana ini merupakan salah satu pengalaman sebab apa beliau sering kali ke Indonesia guys, dalam 1 tahun tu 3 kali lah seperti begitu, dan menceritakan tentang tips pertukaran duit dan juga pertama kali makan di warung tepi jalan, gerai seperti begitu guys makan sate Madura seperti begitu. Wow, ini satu pengalaman yang sangat-sangat menarik, karena apa yang saya dapat lihat Datuk Syed ini, orang Malaysia ini guys, apa orang kata, ada jaringan perniagaan berada di Indonesia, seringkali datang ke Jogja dan juga di kota Jakarta dan juga tempat-tempat lah yang beliau datang, dan menaiki sepeda motor ya guys. Jadi itu satu perkara yang sangat-sangat menarik. Apapun ini adalah sebagai satu pengetahuan dan juga pengalaman beliau ceritakan, berbagi info, dan apapun sangat menarik juga untuk kita lebih mengetahui tentang pengalaman Datuk dari Malaysia ini. Apapun guys, menurut kalian bagaimana? Silakan tuliskan di ruangan kolom komentar. Satu perkara yang bagi saya, ambil yang mana yang bagi kita info yang disampaikan itu baik untuk kita ambil perkara yang baik, mana yang kurang baik dan sebagainya itu kita tolak ke tepi dan ambil sebagai satu pengajaran, karena ini adalah pengalaman sendiri, pengalaman merasai ketika berada di Indonesia, dan itulah ya bahwa dia memilih Indonesia sebagai salah satu tempat jaringan perniagaan di antara Indonesia Malaysia guys. InsyaAllah kita akan bisa ketemu lagi di video-video akan datang. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia.
I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.